Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, hari ini saya akan mentangkan projek Sarjana Muda 1 PSM 1 yang diberi nama tajuk aplikasi tempahan inat desa. Okey, nama saya Muhammad Amirul Firdaus. Matrik saya ialah B19EC 0019. Sesi semester 2, sesi tahun 2019-2020. Kos saya ialah ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Rangkaian dan Keselamatan Komputer. Penyelidik saya ialah Prof. Madya Dr. Syukur bin Abdul Razak. Okey. Ini profil dan keterangan pelajar mengenai saya yang boleh dibuat rujukan untuk projek sarjana muda ini. Okey, kita pergi kepada pendahuluan terlebih dahulu. Okey. Projek ini ialah untuk membentangkan mengenai keperluan penggunaan aplikasi yang diberi nama aplikasi tempahan inap desa mengikut analisa yang telah dibuat semasa tempoh masa projek sarjana muda 1 ini berlangsung. Analisis terhadap masalah yang dapat dikesan akan diimplementasikan solusi yang dicapai di dalam laporan semasa pembangunan sistem. Okey, kita pergi kepada latar belakang masalah. Okey, latar belakang masalah yang telah dikesan di dalam projek ini ialah kebanyakan inap desa pada luar bandar tidak mempunyai prosedur tempahan yang baik. Ia menggunakan kaedah tradisional dengan mengisi borang melalui mesej atau panggilan telefon, dan penyampaian maklumat mengenai inap desa yang tempah kurang berkesan. Okey, apabila menggunakan prosedur yang tidak baik, ia menyebabkan pengurusan tempahan tidak sistematik dan boleh melakukan penyelewengan di dalam maklumat yang diisi. Okey. Kedua, pengguna suka mencari lokasi inap desa kerana tidak mempunyai sistem carian interaktif untuk mencari inap desa dan kurangnya maklumat pengetahuan tentang lokasi destinasi inap desa yang dituju. Kebanyakan inap desa pada yang ingin ditempah hanya memberi alamat sahaja. Sekiranya pengguna yang tidak tahu kawasan tersebut, ia menyebabkan sukarnya untuk mencari lokasi inap desa yang ingin dituju. Walaupun terdapat sistem pencarian seperti Google Maps, tetapi Google Maps kebanyakannya pada luar bandar tidak mendaftarkan alamat di dalam sistem. Okey, ini menyebabkan kesukaran untuk pengguna mencari lokasi inap desa. Okey, ketiga, ketiadaan platform tempahan atas talian yang kurangnya aplikasi yang membuat tempahan inap desa secara atas talian di dalam pasaran tempatan. Okey, aplikasi yang kita inginkan yang boleh membuat pembayaran atas talian dan menjana laporan tempahan. Okey, platform tempahan yang banyak ada di pasaran ialah kebanyakannya untuk hotel atau chalet, dan untuk tempahan inap desa terutamanya untuk luar bandar tidak ada atau kurang. Kebanyakannya untuk rumah sewa, untuk hotel, untuk chalet memang banyak, tapi untuk tempahan inap desa memang kurang atau tak ada untuk pembangunan aplikasi tempatan. Okey, kita pergi ke tujuan, objektif dan skop projek. Tujuan projek ini terutamanya ialah untuk membangunkan aplikasi tempahan inap desa bagi pengguna dan memudahkan pengurusan tempahan dan pendaftaran inap desa kepada pemilik inap desa. Okey, objektif projek ini ialah menjalankan kajian terhadap sistem yang sedia ada di pasaran berkaitan penawaran penginapan inap desa kepada pelancong, membangunkan sistem aplikasi tempahan inap desa berdasarkan kepada hasil kajian kelemahan dan kebaikan sistem sedia ada di pasaran. Ketiga, melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangunkan dengan memberi pengujian kepada orang ramai untuk diambil maklum balas agar dibuat penambahbaikan. Okey, skop untuk projek aplikasi tempahan inap desa ini ialah sistem ini beroperasi di platform Android iaitu Google Play Store. Kenapa memilih Android? Kerana 60% pengguna Malaysia menggunakan telefon bimbit yang menggunakan platform Android. Okay, target kita untuk menggunakan majoriti pengguna Malaysia yang menggunakan platform Android yang lebih menguntungkan. Okey. Kedua ialah sistem ini melibatkan penggunaan GPS untuk ciri berdasarkan lokasi. Okey, GPS ini akan mencari lokasi inap desa dan memudahkan
memudahkan navigasi untuk pergi ke kawasan tersebut. Okey. Ketiga, aplikasi pada telefon bimbit ini digunakan oleh pengguna yang berdaftar serta yang masih tidak berdaftar untuk melakukan tempahan dan pemilik inap desa untuk mendaftar maklumat inap desa di dalam sistem. Okey, bagi aplikasi ini, untuk log masuk ke dalam aplikasi, kita ada dua, untuk pengguna berdaftar dan pengguna tidak berdaftar. Okey, pengguna berdaftar nanti maafkan saya. Untuk log masuk ke dalam aplikasi ialah pemilik inap desa dengan pengguna berdaftar. Okey. Pengguna tidak berdaftar tidak boleh tidak perlu melakukan pendaftaran, hanya terus melakukan tempahan, tapi dia tidak ada laporan masa nyata atau status masa nyata yang diprovidekan. Okey, hanya dimaklumkan melalui email sahaja untuk melakukan sebarang tugasan. Okey. Okey, bagi yang untuk pemilik inap desa boleh melakukan pendaftaran inap desa melalui aplikasi yang sama. Okey, sama, dan akan diverifikasikan oleh nombor 4 ini akan diverifikasi untuk dibangunkan portal web yang dibangunkan untuk sistem untuk kegunaan pentadbiran sistem sahaja. Untuk pengurusan sistem. Okey, pengurusan sistem ialah untuk verifikasi maklumat pendaftaran inap desa yang dibuat oleh pentadbir dibuat oleh pemilik inap desa. Okey. Pentadbir sisa hanya verifikasi sahaja pendaftaran yang dibuat oleh pemilik inap desa. Okey. Kelima, sistem ini melibatkan bayar atas talian yang menerima bayaran menggunakan FPS dan kad kredit tempatan. Okey, ini akan memudahkan pembayaran tempahan yang boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Okey. Keenam, sistem ini menyediakan laporan tempahan serta laporan pendaftaran inap desa mengenai segala maklumat berkaitan dan fail boleh dimuat turun dalam format PDF. Okey. Laporan ini ialah sebagai tujuan untuk dokumentasi atau rujukan sekiranya kelebihannya sekiranya berlaku permasalahan atau jenayah atau kecurian. Okey, laporan ini akan berfungsi untuk sebagai bukti. Okey. Okey, kita pergi kepada analisis sistem pasaran sistem cadangan. Okey, aplikasi pasaran tempatan yang kita dapat lihat ialah pertama aplikasi carian homestay. Aplikasi yang mempunyai sistem carian biasa dengan memaparkan maklumat terperinci mengenai inap desa yang ingin ditempah. Okey, aplikasi ini menggunakan carian yang biasa dan hanya memaparkan maklumat sahaja tanpa mempunyai fungsi tempahan atas talian, pembayaran atas talian dan menyediakan laporan tempahan. Dia tidak mempunyai ketiga-tiga ini. Okey. Okay, tempahan hanya dibuat melalui mesej dan panggilan telefon sahaja. Okey. Ia kelebihan aplikasi carian homestay ia terintegrasi dengan GPS dengan boleh melihat lokasi inap desa pada Google Maps. Okey, ini kelebihan utamanya lah untuk aplikasi carian homestay. Okey. Okey, kelebihan kedua ialah pendaftaran inap desa boleh melalui aplikasi yang sama. Okey, ini kelebihan kepada pemilik inap desa. Okey. Kedua, kita pergi kepada aplikasi Homestay Bajet Malaysia. Okey, aplikasi ini mempunyai sistem carian yang biasa dengan memaparkan maklumat terperinci mengenai inap desa yang ditempah. Okey, dia sama dengan aplikasi carian homestay, hanya memaparkan info saja, tetapi kita tidak boleh mempunyai fungsi tempahan atas talian, pembayaran atas talian dan menyediakan laporan tempahan. Tempahan hanya dibuat melalui mesej dan telefon saja, sama. Okey, carian homestay. Okey. Ia tidak terintegrasi dengan GPS untuk melihat lokasi inap desa. Okey. Ini kekurangannya akan menyebabkan pengguna susah untuk mencari lokasi inap desa. Okey. Kita pergi kepada aplikasi Homes. Aplikasi yang mempunyai sistem carian biasa dan cari melalui peta. Okey. Carian melalui peta ini sangat interaktif dengan memaparkan maklumat terperinci mengenai inap desa yang ingin ditempah. Okey. Carian melalui peta ini sangat penting kerana ia memudahkan pengguna melihat kawasan yang ada. Contohnya sekiranya kita cari sesuatu kawasan, so kita akan lihat inap desa apa yang ada di kawasan tersebut. Okey, kita boleh, so dari situ kita boleh lihat
berapa banyak inap desa yang ada di situ yang kita ingin tempah. Okey. Kedua, ini mempunyai fungsi tempahan atas talian dan pembayaran atas talian dengan memasukkan maklumat berkaitan. Okey, ini sangat efisien. Okey, kerana fungsi tempahan ini akan menjimatkan masa dan pembayaran boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Okey, dia terintegrasi dengan GPS dan dengan boleh melihat lokasi pada Google Maps. Okey, so yang akan memudahkan pengguna untuk pergi ke destinasi inap desa yang ingin ditempah. Okey, pendaftaran inap desa boleh menggunakan aplikasi yang sama. Okey, kita pemilik inap desa akan mendaftarkan inap desa untuk dimasukkan di dalam sistem. So ia akan memasarkan perniagaan inap desa dengan lebih efisien. Okey, pengurusan tempahan inap desa boleh menggunakan aplikasi yang sama oleh pemilik inap desa. Okey, pengurusan yang dibuat tidak memerlukan device yang macam laptop atau komputer, tapi menggunakan aplikasi sahaja yang boleh dilakukan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Okey, tapi kekurangan aplikasi Home ni satu je, tidak memiliki penyana laporan tempahan melalui aplikasi, namun berdasarkan penyampaian melalui email sahaja. Okey, kita tak boleh memuat turun, tidak boleh lihat status laporan dalam aplikasi, tetapi melalui email. Okey, itu je kekurangannya. Okey. Cadangan fungsi untuk aplikasi tempahan inap desa yang kita ingin bina ialah log masuk dan pendaftaran. Okey, ini bagi pemilik inap desa, pentadbir sistem dan pengguna berdaftar saja. Tetapi untuk pengguna tidak berdaftar, tidak perlu untuk pendaftaran untuk log masuk, terus hanya membuat tempahan. Okey. Kedua ialah tempahan melalui aplikasi. Okey, ini akan menjimatkan lebih masa kepada pengguna untuk membuat tempahan. Okey, lokasi berdasarkan GPS memudahkan pengguna untuk mencari lokasi inap desa. Pendaftaran inap desa memudahkan pemilik inap desa untuk mendaftarkan inap desa di dalam sistem. Okey, pembayaran atas talian memudahkan pengguna yang berkaitan untuk membuat pembayaran dengan lebih mudah. Okey. 6. Pengurusan tempahan dan pengurusan pendaftaran inap desa. Ini akan memudahkan pemilik inap desa verifikasi tempahan daripada pengguna dan membuat pendaftaran inap desa yang boleh dipasarkan ke dalam sistem. Okey. Ketujuh, penyediaan laporan tempahan dan pentadbir pendaftaran inap desa. Ini bagi untuk pentadbir sistem untuk penyediaan laporan tempahan. Okey, penyediaan laporan tempahan ni untuk pengguna dan pemilik inap desa boleh memuat turun, dan laporan pendaftaran inap desa bagi pentadbir sistem. Untuk kesemua ini untuk dokumentasi atau rujukan yang dibuat, yang telah dibuat. Okey, ini perbandingan dengan aplikasi pasaran dengan aplikasi cadangan. Okey, cara yang mesti kelebihannya ialah lokasi melalui aplikasi, dan kelebihan ialah pendaftaran inap desa. Okey, kedua. Okey, Homestay Bajet Malaysia tiada kelebihan untuk fungsi yang ada di sini. Okey, Homes boleh log masuk, tempahan lokasi, cara peta lokasi, pembayaran tarikh, pendaftaran inap desa, tetapi kekurangannya ialah tiada memuat turun laporan tempahan. Okey, bagi aplikasi tempahan inap desa, ia mempunyai kesemua fungsi yang ada di sini. Okey, kita pergi kepada teknologi persisian dan perkekasan. Okey, teknologi yang bagi pembangunan aplikasi tempahan inap desa menggunakan jenis teknologi Flutter sebagai persisian menggunakan pengaturan dat untuk menggunakan sistem aplikasi murah alih. Flutter sangat penting untuk pengetahuan untuk pembangunan aplikasi yang sangat interaktif, yang memudahkan, yang menggunakan dat, sangat memudahkan kerja dan boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Okey, Laravel ialah kerangka web yang menangani banyak perkara yang untuk membina sambungan kod dan pengesahan. Okey, Laravel ini menggunakan PHP backend untuk aplikasi atau laman web sebagai backend kepada sistem. Okey,
Guna Map API ialah API untuk pengaturcaraan bagi melibat fungsi ciri berdasarkan lokasi. Okey, API ini akan diimplementasikan di dalam kod yang dibangunkan di dalam aplikasi. Okey, BillPiece API untuk API pengaturcaraan bagi melibat fungsi pembayaran talian. Okey, untuk fungsi pembayaran talian dengan pengaturcaraan yang kita implementasi di dalam aplikasi juga. Okey, MySQL macam biasa adalah untuk sistem pengurusan pangkalan data. HTML, kod HTML untuk dipaparkan internet, CSS sebagai persembahan termasuk warna sesuatu dan font, JavaScript sebagai untuk menjadikan laman web interaktif. Okey, perisian bagi penggunaan aplikasi teman internet biasa, kita menggunakan Clockify untuk menjejak masa untuk pengguna sistem bagi sesuatu tugasan. Kita boleh record masa yang ambil supaya kita boleh buat perancangan yang lebih sesuai dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Okey, Draw.io ialah untuk perisian gambar raja. Kita buat pelbagai gambar raja seperti ERD, kes penggunaan. Okey, Cursive Edge sama macam Google Chrome sebagai pelayar web untuk pembangunan sistem. Okey, Microsoft 365 ialah perisian dokumentasi projek dalam atas talian yang mempunyai semua ciri Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Planner, OneDrive dan lain-lain. Ada banyak. Okey, Microsoft Visual Studio Code di sini Microsoft Visual Studio Code sangat penting untuk menulis pengaturcaraan bagi sistem aplikasi terpadu internet desa menggunakan semua package yang terlibat, dan kita boleh menggunakan command prompt untuk run atau compile segala pengaturcaraan yang telah dibuat. Okey, Figma ialah perisian reka bentuk prototype untuk aplikasi web dan aplikasi benda alim untuk membuat antarmuka untuk aplikasi terpadu inap desa. Okey, ini perkakasan yang bagi menggunakan aplikasi terpadu inap desa. Perkakasan yang kita gunakan ialah telefon bimbit dan komputer riba sahaja. Okey, ini ialah spesifikasi. Ini boleh dilihat untuk lihat. Okey, kita pergi pada metodologi. Okey, metodologi Agile kita gunakan untuk pembangunan aplikasi terpadu internet desa untuk memastikan projek aplikasi internet desa dibangunkan dengan memenuhi keperluan bagi setiap fasa penggunaan masa yang telah ditetapkan. Okey, kedua, membolehkan maklum balas. Kita dapat kesan dengan pemutaran suatu fasa mengikut keperluan. Okey, apabila maklum balas kita buat apabila kita buat sesuatu fungsi, lepas tu kita beri demonstrasi kepada pihak berkepentingan, kita akan dapat maklum balas dan kita akan buat penambahbaikan daripada setiap sprint. Okey, ketiga, mengimprovisasi setiap fasa yang dilakukan melalui perancangan yang teratur, membolehkan makluman balas dan dapat dikesan dan pembutalan suatu fasa mengikut keperluan. Ini seperti saya cakap sebelum tadi, kita boleh improvisasi, lepas tu kita boleh buat perancangan dan membolehkan maklum balas dapat dikesan. Okey, penggunaan Sprint Backlog di dalam Agile adalah satu kitara masa penggunaan yang berterusan dengan menggunakan maklumat daripada Sprint Backlog. Okey, Sprint Backlog ini ialah hasil penciptaan daripada pihak berkepentingan yang dihasilkan kepada beberapa tugasan yang telah dipecahkan. Okey, daripada situ kita boleh membuat tugasan di dalam setiap sprint. Okey, ini sprint. Okey, ni 1, 2, 3 ini sprint. Kita akan pecahkan segala daripada pencitraan itu kepada sprint backlog. Okey, sprint backlog itu, pada sprint backlog itu kita akan boleh buat perancangan tugasan. Okey, kelima ialah sprint bermula selepas sesi perancangan. Segala gerak kerja boleh dilakukan melaksanakan tugas yang dirancang dengan berkesan dan menjadikan bersedia untuk dikaji semula menjelang akhir tempoh tersebut. Okey, pada setiap akhir sprint ini, bila segala tugasan telah disiap, kita akan kaji semula apa kekurangan yang ada dan apa yang boleh diimprovisasi pada setiap sprint. Apabila telah confirm untuk dikeluarkan, maka kita akan pindahkan kepada sprint yang seterusnya untuk membuat fungsi yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada teknik Scrum. Okey, pertama, sebelum itu saya akan ceritakan apa itu Scrum. Scrum ialah rangka kerja untuk proses Agile.
Agile ni banyak rangka kerja, tapi mulai projek ini saya akan menggunakan teknik Scrum kerana ia lebih sesuai. Scrum boleh digunakan, Scrum sepatutnya menggunakan proses dalam kumpulan, tetapi ia boleh juga diimplementasikan kepada projek secara individu. Okey. Proses dalam Scrum adalah pertama sekali pembinaan sprint. Bila pembinaan sprint dibina dengan ketetapan masa yang telah ditetapkan, maka tempoh pelaksanaan tidak boleh diubah dan perlu untuk diikuti sehingga selesai. Okey. Contoh mulai gambar ini. Okey, sekejap. Okey, contoh mulai gambar ini. Okey. Pertama sekali, bila kita membuat satu sprint, okey, kita kena mengikuti tempoh masa yang telah ditetapkan, okey, 2 ke 4 minggu. Okey, sekiranya kita terlebih kepada 4 minggu, maka sprint kita akan terjejas. Okey, kita oleh itu fungsi yang telah dibuat akan ditangguh dahulu dan kita pergi kepada Scrum yang seterusnya. Okey. Okey, kedua, perancangan sprint. Sprint ialah pencitraan yang terdapat dari pandangan pengguna, maka suatu sprint backlog yang boleh dibina digunakan pengenalan sistem. Okey, perancangan sprint. Perancangan sprint ni ialah apa yang kita buat untuk user ialah sprint backlog. Okey, penceritaan daripada user, kita dapat vision daripada user story tu kita dapat vision. So kita boleh buat sprint backlog. Sprint backlog ni akan membuat perancangan tugasan yang telah yang ingin dibuat. Okey, daripada sprint backlog kita boleh merancang tugasan apa yang perlu dibuat untuk setiap proses. Okey. Ketiga, mengusahakan sprint. Okey, mengusahakan sprint ni macam biasa, tugasan untuk perangai sistem, reka bentuk, membangun sistem, menguji sistem, maklum balas sistem dan pengeluaran sistem. Okey, ini mengusahakan sprint ni adalah menjana kita punya projek. Okey, dalam bahasa ringkas. Okey, keempat, semakan harian sprint. Semakan harian sprint adalah untuk mengetahui tugasan yang dilakukan dan merancang strategi untuk melakukan tugas yang seterusnya. Okey, semakan harian ni adalah kita lihat apa yang kita telah buat, dari hari ke hari. So kita akan merancang strategi yang lebih baik untuk membina fungsi yang ingin dilakukan. Okey. Kelima ialah demonstrasi sprint. Okey, mengenal pasti keperluan dan masalah tambahan untuk pembinaan sistem dengan menunjuk fungsi yang telah dibina kepada pihak berkepentingan. Okey, melalui demonstrasi sprint tetap melalui aplikasi tempahan rasa, kita menggunakan penyelia sebagai pihak berkepentingan. Kita tunjukkan hasil kerja kita kepada pihak berkepentingan dan kita terima maklum balas untuk penambahbaikan. Ini akan memudahkan ia akan menyusun semula apa yang kita boleh menambahbaikan dan kita boleh detect masalah yang ada di dalam pembangunan sistem. Okey. Keenam, retrospektif sprint, memastikan segala tugasan yang dibina berfungsi dengan baik dan tugasan yang tidak berfungsi dengan baik. Okey, retrospektif sprint ini mengambil masa lama lah untuk menilai segala fungsi yang dijalankan di dalam sistem. Okey. Kita ingin lihat apa masalah yang ada dalam sistem dengan terperinci. Okey. Sekiranya tiada, okey, kita boleh pergi kepada sprint yang seterusnya untuk membina fungsi di dalam sprint yang seterusnya. Okey, kita pergi ke analisa keperluan. Untuk keperluan fungsi bagi aplikasi terbahan inap desa, seperti yang saya telah penjelaskan sebelum ini, ia sama akan diadaptasi kepada keperluan berfungsi. Pertama, pengguna berdaftar dan pemilik inap desa boleh membuat pendaftaran akaun. Okey, ini saya telah cakap sebentar sebelum tadi. Okey, kedua, pengguna tidak berdaftar boleh terus membuat tempahan tanpa pendaftaran akaun. Okey. Ketiga, pengguna berdaftar dan pengguna tidak berdaftar boleh melakukan carian inap desa. Okey, sama. 4, pengguna berdaftar dan pengguna tidak berdaftar boleh melakukan tempahan inap desa. Kelima, pengguna berdaftar dan pengguna tidak berdaftar boleh melakukan pembayaran terhadap tempahan inap desa. Keenam, hanya pengguna berdaftar dan pemilik inap desa sahaja boleh memuat turun laporan tempahan.
Ke-7, pemilik inap desa boleh melakukan pendaftaran inap desa. Ke-8, pemilik inap desa boleh menguruskan tempahan daripada pengguna. Ke-9, pentadbir sistem boleh menguruskan pendaftaran inap desa dari pemilik inap desa. Ke-10, hanya pemilik inap desa dan pentadbir sistem sahaja yang boleh membuat turun laporan pendaftaran inap desa. Okey, kita pergi kepada tidak berfungsi. Sistem akan dapat menyediakan dengan lancar sekiranya ada rakanan internet. Sistem akan dapat memberikan maklumat berkaitan kepada pengguna. Okey, prestasi proses mengeluarkan maklumat dari pekalan data akan memakan masa 3 hingga 5 saat secara purata. Okey, proses pembayaran atas talian akan memakan 60 saat secara maksimum. Kenapa kita guna 60 saat? Kerana ini adalah prosedur yang sama kepada setiap bank yang ada untuk pembayaran di atas talian. Okey, boleh langsungkan. Pertama, antarmuka mestilah ringkas dan interaktif yang boleh melancarkan sistem. Kita tidak perlu yang lebih kompleks, kita mestilah ringkas dan interaktif. Okey. Okey, kebolehan gunaan. Okey, antarmuka harus mudah dipelajari dan digunakan oleh semua pengguna, tidak mengira latar belakang. Okey, kita pergi kepada gambaran raja kes penggunaan. Okey, ini gambar raja kes penggunaan. Pelakon berdaftar, pengguna tidak berdaftar, pemilik berdaftar dengan pengadil sistem. Sama daripada kes penggunaan ni pada berkaitan dengan masing-masing pelakon masing-masing. Okey, ini adalah kes penggunaan. Kita pergi kepada gambar raja urutan. Okey, gambar urutan bagi proses gambar raja urutan bagi proses pendaftaran. Ni cara masuk. Ini gambar raja urutan bagi proses mencari lokasi. Ini gambar raja urutan bagi proses tempahan. Ini gambar raja urutan bagi proses pembayaran. Ini gambar raja urutan bagi proses membuat turun laporan tempahan. Ini gambar raja urutan bagi proses pendaftaran inap desa. Gambar raja urutan bagi proses pengurusan tempahan inap desa. Ini gambar raja urutan bagi proses pengurusan pendaftaran inap desa. Ini gambar raja urutan bagi proses membuat turun laporan pendaftaran. Okey. Sekarang kita pergi kepada gambar raja aktiviti. Ini gambar raja aktiviti bagi proses pendaftaran akaun. Gambar raja aktiviti bagi proses log masuk. Gambar raja aktiviti bagi proses mencari lokasi. Gambar raja aktiviti bagi proses tempahan inap desa. Gambar raja aktiviti bagi proses pembayaran. Gambar raja aktiviti bagi proses membuat turun laporan tempahan. Gambar raja aktiviti bagi proses pendaftaran inap desa. Gambar raja bagi proses pengurusan tempahan. Gambar raja aktiviti bagi proses pengurusan pendaftaran inap desa. Gambar raja aktiviti bagi proses membuat turun laporan pendaftaran. Okey, ini reka bentuk pengolahan data. Ini ialah reka bentuk gambar raja hubungan entiti ERD bagi aplikasi tempahan inap desa. Kita pergi kepada reka bentuk seni bina. Okay, ini gambar raja seni bina sistem untuk aplikasi tempahan inap desa bagi pengguna berdaftar, tidak berdaftar, milik inap desa dan pentadbir sistem. Okey, kita pergi kepada antara muka projek, antara muka log masuk dan pendaftaran akaun, antara muka carian lokasi inap desa, antara muka tempahan inap desa, antara muka pembayaran tempahan, antara muka settle laporan tempahan, antara muka pendaftaran inap desa, antara muka pengurusan tempahan dan status pendaftaran, antara muka status dan laporan pendaftaran, dan antara muka pengurusan pendaftaran. Okey, rumusan adalah pertama, aplikasi tempahan inap desa ini akan membantu aplikasi ini dalam pengurusan sistematik dan kolektif tempahan mengenai semua maklumat tempahan yang lebih mudah bagi pengguna, terutamanya pelancong. Dari tinjauan kajian yang datang daripada sumber penulisan seperti artikel, laman web, tesis dan jurnal yang menyebabkan maklumat untuk pengurusan sistem tempahan dapat diperoleh. Ketiga, semua keperluan mendapat hasil dari kajian dan pembatihan mengandungi fungsi keperluan, fungsi tidak keperluan yang menjadi sumber asas sebagai rujukan untuk pembangunan sistem kelak. Okey, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan projek sarjana muda 1 ini untuk tajuk aplikasi tempahan inap desa. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.